Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sekali lagi kita panjatkan bersyukuran kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memilih kita banyak-banyak hamba Dia untuk melakukan amal ibadah kepada-Nya. Mudah-mudahan kita amal ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT, dan dengan keberkatan bulan yang mulia ini, mudah-mudahan dengan amalan tersebut dapat menebus kita daripada azab api neraka Allah SWT. Salah satu daripada surah yang sering dibaca dalam solat tarawih kita, pada rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas ataupun kita sebut surah Qul Huwallahu Ahad, di mana surah ini merupakan 1/3 daripada agama. Kerana itulah dikatakan bahawa sesiapa yang membaca surah ini 3 kali seperti dia membaca semua Al-Quran. Kerana isi kandungan Al-Quran itu boleh kita bahagikan pada tiga perkara pokok. Yang pertama, Al-Quran menceritakan tentang akidah. Al-Quran menceritakan tentang akidah. Dan akidah ini perlu kita yakini betul-betul. Dia tidak boleh secara berat sangka zon sahaja. Kena yakin betul-betul. Dan surah Al-Ikhlas ini adalah berkaitan dengan akidah, di mana Allah berfirman, Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahus Samad, Allah tempat tumpuan. Segala tumpuan tuju pada Allah SWT. Kita semua memerlukan Allah SWT. Sebaliknya Allah tidak memerlukan kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah ini tidak ada satu pun hak serupa dengan dia. Itu akidah. Kita kena pegang kejap kukuh bahawa Allah ini satu. Jangan sekali-kali ada keraguan tentangnya. Allah ini satu. Jangan ada keraguan. Kalau ada syak, maka rosak akidah kita, batal iman kita. Kalau kita ragu-ragu bahawa Allah itu satu, kita seru Allah itu dua, wa'iyahzubillah. Itu mana akidah kita rosak. Allah itu satu, yakin betul-betul yang berdasarkan pada ayat ini. Dan kita boleh berhujah dengan akal, kita boleh berhujah bahawa Allah itu satu. Di mana kalau Allah itu dua, maka rosak alam ini. Dalam kitab-kitab dua tersebut, kalau Tuhan itu dua, maka alam ini akan binasa. Kita boleh ibaratkan, kalau ada naik kereta, ada dua steering, ada dua driver, ada dua steering. Dua-dua steering itu berfungsi belakang. Maka bila dua-dua ni ada kuasa belakang, maka masa jalan street apa lagi. Bila tiba disimpan tiga, kok driver belah kiri nak kena kiri, kok driver sebelah kanan nak kena kanan, maka rosak kereta tersebut. Begitulah juga alam ini, sekiranya ada dua Tuhan, maka rosak alam ini. Al-Ikhlas itu 1/3 daripada isi kandungan Al-Quran. 1/3 lagi Al-Quran ini menceritakan tentang syariat, undang-undang, peraturan. Menceritakan tentang syariat, peraturan hidup, peraturan kita sesama kita, peraturan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, peraturan kita dengan alam ini. Dijelaskan juga dalam Al-Quran macam mana kita nak berhubung dengan Allah SWT.
kita nak sembahyang, ada diceritakan dalam Al-Quran. Kita nak puasa, ada diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu dipanggil syariat. Hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita sesama manusia pun begitu juga. Adanya jual beli, ataupun kita sebut muamalah, adanya nikah kahwin dan sebagainya. Itu hubungan dengan manusia. Kemudian kita ada hubungan dengan anak, itu syariat. Dan yang ketiga yang terdapat dalam Quran ialah tentang akhlak. Tentang akhlak. Banyak dalam Al-Quran cerita-cerita tentang sejarah, cerita-cerita sejarah yang terdapat dalam Al-Quran. Kesemuanya itu sebagai contoh penadah untuk kita ambil iktibar daripada macam mana umat-umat terdahulu dengan kelakuannya, dengan pribadinya dan sebagainya. Kerana itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, sejarah yang disebut dalam Al-Quran, dia tak sebut tarikh pun, tak sebut tarikh. Cuma dia nak kita itu ada segi pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa sejarah tersebut, supaya kita dapat memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita. Umpamanya cerita sejarah yang terdapat dalam Al-Quran, umpamanya surah yang kita baca sentiasa pada sembahyang tarawih ialah surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Macam mana Allah telah membinasakan tentera-tentera bergajah. Itu cerita sejarah. Kita tak sebut tentera bergajah ini berlaku pada sekian-sekian tarikh dah. Kita tak sebut. Kita tak sebut juga dalam Quran ini cerita tentang nama raja yang menyerang tentera, menyerang Mekah pada masa itu. Dan cuma ahli-ahli sejarah dikaji-kaji, diselidiki bahawa yang menyerang Mekah itu nama dia Abraham. Dan macam mana pengajaran di situ, mereka yang berniat jahat, berniat tidak baik, akhirnya dibinasakan oleh Allah SWT. Allah Maha berkuasa. Dan satu pengajaran juga pada kita, setiap benda yang kecil tidak semestinya tidak dapat mengalahkan yang besar. Dalam peristiwa tentera bergajah, kita tengok dia menewaskan tentera bergajah adalah burung, kecil sekali. Burung yang sebesar, ikut tafsiran katanya sebesar burung cacil kita. Kecil ya burung, tapi dapat mengalahkan binatang yang besar. Kita panggil gajah. Hari ini tak ada binatang yang besar yang kita tengok yang ada pada hari ini, gajah. Sehingga ada, saya baca dalam akhbar, ada tarik tali antara 100 orang manusia di Korea dengan seekor gajah. 100 orang manusia lawan seekor gajah. Seorang daripada penarik tali tersebut cabut tali. Pasal tahan sangat nak menang dengan gajah, tapi tak menang juga. Itu gagahnya gajah. Besar dia, gagah dia, kuat dia. Tapi dia dapat dibinasakan oleh burung ababil. Pengajaran di situ, sesuatu yang kecil tapi oleh kerana dia berada di pihak Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencapai kemenangan. Kita juga begitulah pengajaran pada kita. Kita kena sentiasa berada di pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong Allah Subhanahu Wa Taala, bantu agama Allah. InsyaAllah kita akan mencapai kemenangan. Tidak kemenangan di dunia, kita akan dapat kemenangan di akhirat nanti. Wallahu